Anak-anak telah pun faham. Pada pelajaran yang lalu, 4 tanda yang terdapat dalam Lisan Usmani yang dinamakan istilah udab. Ingat anak-anak. Kepala kha. Ya, tapi tak ada titik kha-nya. Tanda sabdu. Tanda mim kecil di atas huruf nun. 3 dah. Huruf tanpa tanda yang bertemu dengan sabdu. Huruf tanpa tanda yang bertemu tanpa sabdu. Kesemua tanda-tanda ini menerbitkan hukum-hukum yang berkenaan, walaupun kita belum lagi mengetahui nama hukum yang berkenaan. Tetapi inilah keistimewaan istilah adab sudah menunjukkan kepada bacaan dan hukum. Jadi, cikgu nak menduga apa yang telah anak-anak catat daripada 4 tanda ini dulu. Apa hukum yang keluar? Bagaimana bunyi bacaannya? Yang pertama sekali, cikgu bertanya kepada Muhammad Amin dulu. Terangkan faedah tanda kepala kha yang terdapat dalam suatu kalimah dan bagaimana bunyinya dan apa hukum dan misalnya. Boleh tak terangkan? Ya. Boleh cikgu. Ya. Hukumnya iaitu izhar syafawi ataupun syafi ataupun halqi cikgu. Lagi sekali cuba dengar cakap betul. Hukumnya iaitu izhar syafawi ataupun izhar halqi cikgu. Izhar syafawi ataupun izhar halqi. Bila masanya? 3 huruf tanpa tanda bertemu hamzah ataupun nun. Bukan begitu kata. Setiap kali kita dapat kepala kha. Kalau kita sekarang cerita baca kepala kha, setiap kali kita jumpa kalimah kepala kha, maka akan menimbulkan huruf hukum izhar izhar hakiki dan izhar syafawi. Kenapa jawatan tanda? Ada tempat tanda ni. Kada kepala kha. Cuba anak. Kita cerita tentang kepala kha yang terdapat pada, cuba terangkan lagi sekali biar semua faham. Apa yang terdapat dalam kepala kha kalau satu kalimah? Terdapat pada atas huruf nun cikgu dan mim. Bukan itu maksudnya anak. Tak betul jawapan ini. Artinya, apabila sesuatu kalimah terdapat apa saja huruf ada kepala kha, mesti bacaan itu baca dengan izhar. Ingat anak. Kalau nun dengan mim, izhar halqi ataupun izhar syafawi. Kepala kha ni. Kalau lain pada huruf nun dengan mim, apa keluar hukumnya? Izhar saja cikgu. Izhar saja. Misalnya? Misalnya qad dhalla. Qad dhalla. Lagi? Yurid thawaba. Yurid thawaba. Itu dia. Nun dengan mim saja yang ada tanda kepala kha keluar dua hukum. Seperti apa misalnya? Cuba. Man amana. Man amana. Itu izhar halqi. Lagi? Wahum fiha. Wahum fiha. Izhar syafawi. Itulah dia. Guna faedah kepala kha. Kenapa tanda mati apa dia sendiri? Ini maksud sekarang. Setiap kalimah ada kepala kha, inilah hukum yang keluar. Itu soalan anak yang pertama kepada Muhammad Amin. Dan jawapan yang tidak tepat akan menjadi panduan kepada anak-anak semua. Yang sebenarnya kepala kha ialah menunjukkan hukum izhar. Kalau nun sama mim, keluar izhar halqi ataupun izhar syafawi. Kalau bukan nun sama mim, izhar saja. Qad dhalla, tak boleh baca qad dhalla. Wa man yurid thawaba. Jangan baca wa man yurid thawaba. Dinyatakan, diterangkan pada makhrajnya. Baik, soalan kedua. Kepada Suhana saya bertanya. Apa pula faedah ada sabdu di atas sesuatu huruf? Coba terangkan. Ianya dibaca berganda 2 kali, cikgu. Tiap-tiap huruf yang ada sabdu dibaca 2 kali. Cuba misalnya. Misalnya abba. 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 2 bunyi. Abba. Yang satu mati, yang satu berbaris. Cuba dengar anak semua. Cuba kata ikut semua. Abba. Cuba. Abba. Dia bersabdu tapi huruf tak nampak. Artinya huruf ada 2 kali. 2 ganda kali. Cuba. Mati tak? Yang kedua berapa? Abba. Cuba lagi. Abba. Itu dia. Inilah faedah tanda sabdu. Ada lagi tak dia punya maksud daripada itu? Ia juga dikenali sebagai idgham juga. Idgham. Kalau ada sabdu, artinya huruf ni dimasukkan dalam itu. Jadi 2. Bunyi 2 kali,
Dan juga menerbitkan hukum apa? Idgham. Idgham apa? Kita belum tahu lagi. Kadang ada idgham bi ghunnah. Kadang idgham kamil. Jadi arti sabdu ada dua macam. Dua kali dan hukum idgham. Tepat soalan yang terangkan kepada Suhana tadi. Baik. Soalan ketiga anak. Kepada Mak Izzat. Ya, dengar soalan macam mana. Tengok azan. Terangkan faedah dan hukum mim kecil yang terletak di atas nun. Cuba dengar semua soalannya. Terangkan faedah dan hukum mim kecil yang terletak di atas nun. Ya. Faedah dibaca hukum iqlab. Artinya hendaklah ditukarkan bunyi huruf nun kepada bunyi huruf mim. Nanti, itu dia. Dia kata faedahnya terbit hukum iqlab. Kata dia. Hukum apa? Iqlab. Apa arti iqlab? Ditukarkan bunyi nun tadi kepada bunyi huruf mim. Baik. Lagi itu saja. Ia perlu didengungkan serta diifakkan. Ya. Seperti min ba'di. Itu dia anak. Tepat. Iaitu mesti kalau ada nun kecil tadi, ada nun atasnya ada mim, maka keluar hukum iqlab. Bacaannya mesti tukar nun jadi mim, kemudian ikhfa dan juga didengung. Apa misalnya tadi? Min ba'di. Min ba'di. Tepat. Kita dapat nun dalam bahasa Semani ada mim kecil. Dia baca dengan min ba'di. Jangan baca min ba'di. Min ba'di. Itu faedah mim yang terletak di atas nun. Kali ini Halilah pula. Cikgu nak soal dia. Nak kemukakan soal ni. Macam mana bunyi soalnya? Para penonton sama-sama ikuti. InsyaAllah kita dapat jawab juga. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf tanpa tanda diikuti dengan huruf sabdu? Satu huruf tak ada tanda. Kemudian selepasnya ada huruf sabdu. Bagaimana? Apa yang terbit hukum dalam soal ini? Huruf tanpa tanda diikuti dengan huruf ada sabdu. Cuba terangkan. Hendaklah dibaca dengan hukum idgham kamil, cikgu. Dia baca dengan idgham Kamil. makna kamil, dia masukkan makhrajnya dan sifatnya ke dalam huruf itu. Cuba bagi misal. Qalat ta'ifah. Qalat ta'ifah. Ta masuk dalam ta. Qalat ta. Tak boleh kata qalat. Qalat ta'ifah. Masuk dalam ta. Lagi tak ada misal lagi? Ada, cikgu. Ma'abattum. Ma'abadtum. Tak boleh ma'abadtum. Tengok anak. Ta tak ada tanda. Dal tak ada tanda. Bertemu dengan huruf sabdu, maka dia baca dengan idgham kamil, masuk makhrajnya, masuk sifatnya. Kalau tak masuk, gini, ma'abad. Itu tak masuklah, ada kalkalahnya lagi. Tapi kalau dia masuk kamil, semua masuk. Ma'abadtum. Ma'abadtum. Baik. Ini dia. Lagi apa? Jika huruf nun atau mim yang tanpa tanda, Kalau nun dengan mim tanpa tanda, hendaklah dibaca dengan hukum idgham bi gunnah ataupun bi ghairi gunnah ataupun idgham mislain saghir. 3 hukum pula anak-anak. Kalau kita dapat nun mati ataupun tak bertanda, dia mati juga artinya. Nun tanpa tanda, mim tanpa tanda, bertemu dengan huruf sabdu, mengeluarkan 3 hukum. Apa yang pertama tadi? Bi gunnah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Idgham mislain saghir. Bagi misalnya biar semua anak tahu. Contoh idgham bi gunnah min ni'matin. Min ni'matin. Nun jumpa dengan nun. Nun yang pertama tak ada tanda. Jumpa nun ada sabdu. Namanya idgham bi gunnah. Satu, baik. Contoh idgham bi ghairi gunnah min ladun. Artinya nun jumpa dengan lam. Min ladun. Ini bagi gunnah. Lagi yang ketiga. Contoh idgham mislain saghir bakum ma kasabtum. Apa bunyinya? Lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Idgham mislain saghir. 3 hukum keluar. Kalau nun ataupun mim tanpa tanda bertemu dengan huruf yang Sabdu. tengok anak, keistimewaan bukan main dalam istilah Hadrasah Usman ini. Tepat jawapan Halilah. Seterusnya
Apa lagi cikgu nak tanyakan sekarang? Kepada siapa yang akhir ni? Kepada Taha pula. Dengar soalan kita. Terangkan hukum nun dan mim selepasnya huruf tanpa sabdu. Mim dan nun tanpa tanda juga. Tapi bertemu dengan huruf tanpa sabdu. Kalau tadi huruf ada sabdu kan? Kali ini tanpa sabdu. Apa faedah? Apa hukum yang keluar? Boleh terangkan? Terbit padanya hukum ikhfa hakiki Ikhfa hakiki atau syafawi, atau syah? juga idgham. Idgham apa? Idgham seperti naqis, Idgham naqis sajalah. 3 lah lagi 3 kali. Apa yang pertama? ikhfa syafawi, Ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, ikhfa hakiki, idgham idgham. Idgham naqis. naqis. Bukan idgham kamil. Idgham kamil ada sabdu, ini tanpa sabdu. Baik, bagi misal. Misal naqis, man zalladhi. Man dzalladzi ikhfa ke naqis ni? Ikhfa, Ikhfa naqis ke atau ikhfa? ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Man dzalladzi atau nun tanpa tanda bertemu huruf tanpa sabdu. Zal tak ada sabdu? Kalau sabdu jadi idgham. Tapi kalau tak ada sabdu, maka dia katakan ikhfa hakiki. Baik, lagi? Ikhfa syafawi, tarmihim bihijarah. Tarbihim bihijarah. Mim tanpa tanda. Bertemu huruf tanpa sabdu. Juga dikatakan ikhfa syafawi. Lagi kata idgham naqis tadi. Miwali, Miwalin. Juga tanpa tanda bertemu huruf dengan tanpa sabdu. Ini 2 lah ingat. Daw saja lagi tak ada. Dengan waw saja. may yu'min. May yu'minu lagi satu ada. Jadi kalau dapat macam ini anak, tengok berapa hukum keluar. Ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi. Idgham naqis. Dengan misal-misal yang telah diterangkan oleh Taha tadi, ini menjadi panduan kita anak. Alhamdulillah, inilah faedah yang kita dapat dalam istilah bab Rasam Utsmani yang mengeluarkan hukum keberadaan. Seterusnya anak pelajaran kita kali ini, kita perhatikan anak-anak. Bagaimana tanda-tanda yang tersebut ini. Ikuti anak, lihat. Alif kecil ni. Kecil alifnya. Waw kecil. Ya terbalik namanya ni. Tengok. Ya terbalik. Nun kecil. Garisan panjang. Semuanya tanda-tanda yang membunyikan huruf-huruf dalam Rasam Utsmani. Alif kecil. Ada alif besar. Ini alif saghirah dalam bahasa Arab. Cuba kau semua. Alifun saghirah. Cuba. Alifun saghirah. Apa artinya alif ke? Kecil. Apa faedahnya? Alif kecilnya anak. Dia menggantikan huruf alif yang besar. Dibaca mesti dengan panjang. Artinya huruf ini mesti dibaca. Katalah sekarang. Bagi tengok misalnya. Ha? Tengok. Ya. Ini dia sekarang. Nampak alif kecil tak? Artinya hendaklah dibaca dengan panjang. Dia gantikan huruf alif yang besar. Asalnya begini dulu. Ini dia asalnya. Tapi dalam Rasam Utsmani tak boleh tulis macam ini. Mesti tulis macam ini. Mesti tulis macam ini. Jadi ini hendaklah dibaca. Cuba baca semua. Ya Nuhu. Cuba. Ya Nuhu. Kalau kita baca Ya Nuhu, betul tak? Salah. Kalau orang baca Ya Nuhu, artinya tidak amalkan alif yang Kecil. jadi cuba ikut sama. Ya Nuhu. Ya Nuhu. Lagi satu misal. Tengok nak tunjukkan. Ain sabdu. Ini dia. Ada tanda ni kan? Macam mana tak baca? Panjang ke pendek ni? Alamnahu. Cuba. Allamnahu. Setiap kali. Kalau kita jumpa alif kecil di atas huruf, mesti huruf itu dibaca panjang. Dia sebagai ganti huruf alif. Alhamdulillah. Seterusnya anak. Waw kecil.
Apa faedahnya? Dia juga menggantikan huruf waw yang besar. Dalam bahasa Usmani, kalau ada waw kecil mesti wajib dibaca. Baik, lihat kita. Dalam Quran kita akan jumpa dia. Ini kecil waw yang tengah. Tengok. Apa kita nak baca sekarang? Kalau nak amalkan, cuba ikut. Taluna, sebab Taluna. mesti dibaca. Dia ganti waw besar. Kalau kita baca taluna, salah ke betul? Salah. Sebab kita tak amalkan waw ke? Kecil. Jadi yang betul macam mana? Taluna, cuba. Taluna. Itu dah waw kecil. Lagi satu misal tengok lagi. Tengok. Boleh tak anak nak baca ni? Dal alif waw ni kecil ni. Apa bunyi cuba? Boleh baca? Cuba baca. Dawud. Dawudu. Dawud. Yang salah Dawudu. Salah tak? Sebab tak amalkan waw kecil. Lagi sekali. Dawudu. Dawud. Alhamdulillah. Sudah kita dapat hukum. Ini pula. Ya terbalik namanya. Apa namanya? Ya balik. Kalau terdapat dalam sesuatu kalimah, dia juga ganti ya yang sebenarnya. Dalam bahasa Usmani kita kena baca. Baik, sekarang misalnya. Tengok ya. Ra, ba. Tengok anak. Ya, itu dia. Sini ada nun satu lagi ya. Ini nun ni. Itu dia anak-anak. Sabdu. Ini nun tadi ya. Sini dia terletak sini. Rabbani. Tengok. Ini rai. Mesti dia baca. Kita cuba ikut banyak. Rabbaniyina. Cuba. Rabbaniyina. Kalau orang baca Rabbanina. Salah tak? Rabbaniyina. Dia Rabbaniyina. Cuba lagi. Rabbaniyina. Artinya mesti kita baca ya yang terbalik. Ya terbalik ni semuanya. Begitu juga cuba sekarang. Macam baca ni. Lil hawa. Sini ada ya terbalik ni. Tengok ya. Bagaimana? Boleh baca? Lil hawariyina. Cuba. Lil hawariyina. Yang salah? Lil hawariyina. Kita tidak amalkan ya yang terbalik. Jadi dia ganti huruf ya. Kalau ikut betul-betul tulisan Resma Usmani, Resma Imla'i begitu tengok anak-anak. Lil hawa, tengok. Ada dua ya ni. Ini dia. Kalau ikut betul-betul tulisan. Tapi Resma Usmani kena macam ini. Jadi kena baca ya ni. Tengok. Lil hawa. Ini macam bunyi. Hawariyina. Tengok. Ini Resma apa? Imla'i macam tu. Ini kita nak ikut. Hawari. Banyak kalimah dalam Quran kita mesti kena baca ya. Sudah. 3. Nun pula. Dalam Quran juga bila nun ada terletak satu, kita kena baca. Tengok sekarang. Ini dia ada nun sikit. Mu'minina. Ini sekarang cik nak maksud tadi. Ada tak nun di sini? Ada. Kecil. Kita kalau baca nuji tak boleh. Apa kita nak baca? Nunjil mu'minin. Cuba. Nunjil mu'minin. Kena baca huruf apa? Huruf nun. Nun kecil yang ada letak. Kena baca. Asalnya begini. Itu dia. Ini dia asalnya. Ada 2 nun. Tapi Rasulullah Usmani dia tulis macam ini. Kita kena ikut mesti tulis. Jangan tulis macam ini sekali-kali. Mesti tulis macam ini. Kena baca. Itu nun kecil. Kita akan dapat dalam Quran. Nak tengok ya. Nunjil mu'minin. Cuba lagi. Nunjil mu'minin. Kita perhatikan anak. Seterusnya kepada tanda yang garis panjang ini. Ini terletak di atas alif, waw ataupun ya. Apa yang nak kita nak buat?
Dia ada dua macam. Satu baca 4 dengan 5, satu baca dengan 6 harakat. Tengok. Al-malaikatu. Tengok ya. Ini kepala sad, ini al-mala. Ini dia. Ikatu. Jadi kena panjang 4 atau ni? Cuba ikut. Al-malaikah. Cuba. Al-malaikah. Begitu juga kita tengok kepada grafik kita. Satu lagi misal. Maria. Ingat. Kemudian kalau baca 6 harakat, ini kita lihat dalam grafik kita. Tengok. Al-haqqah. Cuba. Al-haqqah. Ad-dallin. Ad-dallin. Ini semua baca dengan 6. Dia nak tahu sekarang, tengok bagaimana. Kalau ada alif kecil, kita baca ya nuhu, panjang. Kalau waw, kita baca talwuna, waw dia baca. Kalau ya, kita baca rabbaniyina. Ni ada panjang sikit ya. Rabbaniyina. Kalau nun, kita kena baca nunji. Kalau ada panjang gitu, al-malaikah. 4 dengan 5. Kalau bertemu dengan sabdu pula, dalam satu kalimah, ada pula garis panjang, kita baca 6 harakat. Al-haqqah. Ad-dallin. Inilah faedah yang 5 tanda ni. Kalau terdapat anak-anak dalam setiap kalimah, jangan lupa. Kita mesti amalkan, mesti kita baca huruf yang 5 tadi ni. Diamalkan apa yang terdapat. Jadi anak, cikgu akan buat beberapa soalan. Ya, pada pelajaran akan datang. Segala catatan, cuba perhatikan baik-baik. Apa faedah di antara 5 tanda ini dan misal-misal yang telah cikgu berikan. Hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.